Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim petang semalam menghadiri majlis berbuka puasa bersama 196 anak-anak yatim Kompleks Kebajikan Lailatai Peryatim di sebuah hotel di Bandaraya Kuching. Turut sama diraikan pada majlis ini 11 orang anak-anak yatim daripada Keluarga Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak PPES. Tan Sri Adnan turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada anak-anak yatim tersebut. Pada majlis ini, Tan Sri Adnan turut menerima zakat perniagaan daripada PPES bagi pihak tabung Baitul Mal Sarawak berjumlah RM300,000 yang disampaikan oleh pengurusinya, Datuk Talib Zulkifli. Majlis ini merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR PPES, anjuran bersama Hotel Grand Margarita dan Riverside Majestic. Turut hadir isteri Ketua Menteri, Datin Petinggi, Datuk Hajah Jamilah Anu, Menteri Perumahan, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hajah Nancy Shukri dan Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Naili. Perang ke atas pembalakan haram di Sarawak ternyata memberi kesan positif kepada kawasan-kawasan yang sebelum ini menjadi kawasan panas. Antara kawasan yang mula menyaksikan kurangnya aktiviti haram ini adalah daerah Pakan. Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikom memberitahu kini pergerakan lori hantu di kawasan Pakan sudah semakin berkurangan. Menurut beliau, lori tersebut bukan sahaja datang dari Pakan tapi juga dari kawasan-kawasan berhampiran seperti Lubuk Hantu. Katanya kempen anti pembalakan haram itu diharap dapat menamatkan aktiviti haram tersebut daripada terus berleluasa. Mengenai kesan sosioekonomi apabila pembalakan haram ini dihentikan pula, beliau menjelaskan penduduk tempatan di Pakan tidak terjejas dari segi pendapatan kerana pembalakan bukanlah sumber pendapatan utama penduduk kawasan tersebut. Socially, people don't cry over it because it's not matter you when you close the bank account people don't receive a salary. It's not the case. People here survive on paper, rubber and other things. Beliau memberitahu demikian selepas menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Safri dekat Tubai Buah, Pakan. Pada majlis tersebut, beliau yang juga adun Pakan turut mengumumkan peruntukan RM30,000 untuk ahli jawatan kuasa rumah panjang bagi kerja-kerja penambahbaikan rumah panjang tersebut yang belum lagi disiapkan sepenuhnya. Persatuan Bekas Polis Sarawak menuntut agar pembayaran one-off RM1,000 dibuat kepada bekas anggota yang pernah berkhidmat ketika darurat sekitar tahun 1948 dan 1962. Sebelum ini pembayaran itu tidak dapat dibuat kerana terdapat sedikit masalah. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Wan Junaidi Tuanku Jaafar, pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan kerana senarai nama yang dihantar ke Ibu Pejabat Persatuan Induk tersebut didapati hilang. Jadi kehilangan itulah ahli-ahli anggota bekas polis di Sarawak tidak dapat yang RM1,000. Bukan kesalahan kerajaan dan bukan kesalahan Pasukan Bekas Polis Sarawak. Tetapi oleh kerana pergaduhan struggle for power lah di Ibu Pejabat Pasukan Bekas Polis di Kuala Lumpur pada ketika itu. Akhirnya sinarai hilang. Datuk Wan Junaidi ditemui media dalam majlis kunjungan hormat Persatuan Bekas Polis Sarawak di pejabatnya di Kuching. Tambah beliau, tuntutan itu tidak boleh dibuat lagi kerana tempoh bayaran telah tamat pada tahun 2008 walaupun senarai baru telah dihantar kembali. Ujarnya, kelulusan daripada Kabinet diperlukan jika ingin membuat pembayaran kepada mereka yang belum menerimanya. Dalam perkara lain, beliau memaklumkan seramai 150,000 anggota polis dan orang awam yang pernah berkhidmat ketika darurat layak menerima pingat Jasa Pahlawan Negara JPN. Ianya akan diberikan secara berperingkat khusus kepada mereka yang telah lanjut usia dan balu anggota yang telah meninggal dunia. Setakat ini katanya seramai 5,000 orang telah menerima pingat tersebut daripada 10,000 yang disenarai tahun lalu. Polis Sarawak semalam melepaskan sejumlah 10 kg pelbagai jenis dadah bersempena Hari Menentang Penyalahgunaan Dadah Antarabangsa. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Sarawak, Superintendent Lukas Akid, pelupusan itu melibatkan dadah jenis ganja, syabu, ketamin, ekstasi, eremin 5, yaba dan nospen di pusat pelupusan sampah Trinikans dekat Padawan.
Program Jabatan Narkotik ini bagaimanapun hanya dijalankan di 3 buah negeri, iaitu Perak, Pulau Pinang dan Sarawak. Pelupusan ini melibatkan barang kes sejak 2007 sehingga tahun 2013. Superintendent Lucas menyatakan perkara ini kepada media di Kuching. Beliau turut mendedahkan setakat Jun tahun ini, polis merekodkan 3,499 tangkapan berkaitan kes dadah. 159 daripadanya ialah kes bekalan dan 1,006 kes urin. Malah sepanjang tempoh tersebut, sebanyak 505 daripada 548 kes telah berjaya diselesaikan di mahkamah. Jelajah Ramadan, Limbang Jelajah Ramadan Sehati Sejiwa Anjuran RTM diteruskan dengan laluan 6 limbang yang merupakan laluan pertama bagi negeri Sarawak. Sambutan dimulai dengan penyerahan simbolik scroll Jelajah Ramadan Sehati Sejiwa kepada pengurus stesen RTM Limbang, Tabat Sakai oleh pengarah penyiaran kawasan Sarawak, Salma Ibrahim Melina di perkarangan RTM Limbang. Ia diikuti penyampaian sumbangan buah kurma kepada kaki tangan RTM Limbang. Kru Jelajah Ramadan seterusnya bergerak menuju ke lokasi Jelajah Ramadan iaitu di Surau Al-Mukarrabin, Kampung Nauran Limbang. Kehadiran kru Jelajah Ramadan disambut mesra oleh Ketua Kampung Nauran, Osman Haji Saleh serta penduduk kampung. Sempena program tersebut, satu aktiviti gotong royong membuat kuih tradisional masyarakat Kedayan Limbang iaitu kelupis, wajid dan kuih ulat-ulat oleh penduduk kampung dan kaki tangan RTM Limbang. Majlis Perasmian Jelajah Ramadan laluan 6 limbang disempurnakan oleh Adun Bukit Kota Dr. Abdul Rahman Ismail. Dalam ucapannya, beliau memuji usaha yang dilakukan oleh pihak RTM mengadakan program itu yang menjadi platform untuk merapatkan silaturahim penduduk kampung dengan warga RTM. Sementara itu, pengarah penyiaran kawasan Sarawak, Salma Ibrahim Melina, dalam ucapannya berkata, tahun ini merupakan tahun keempat Jelajah Ramadan diadakan dan untuk tahun ini, semua stesen bahagian di Sarawak turut mengambil bahagian dalam siri jelajah tersebut. Turut diadakan Tazkirah Ramadan dengan tajuk Istimewanya Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Suhaimi Muhammad. Selesai Tazkirah, diadakan majlis berbuka puasa dan solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Baik, antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada pukul 10 pagi nanti, Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Seri Michael Manjinjawong menghadiri Majlis Perasmian Adat Asal Bidayuh Sarawak di Kampung Setungkur Lama Bau. Manakala pada pukul 5.45 petang, Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Jari Tun Openg mewakili Ketua Menteri menghadiri Majlis Berbuka Puasa bersama anak-anak yatim di Dewan Hikmah Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 7 malam, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Long Peluan Baram. Saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dengan itu, sekian sahabat semasa. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Haslina. Silakan.